Kau tak mengaku. Where are you, Fatin? Madam, Ah, tu bukan saya kan. tak tahu Fatin MOE. Siapa Fatin MOE ni? Fatin MOE. Apa Fatin MOE? Saya tulis Putri Fatin. Ada MOE tak? Awak betul belaka tak? Siapa tadi? Putri Fatin. Tak ada lah nama Putri Fatin. Fatin je lah kot. Awak dah kot. Tak ada pun Jawab. nama saya ada. Putri tak ada. Fatin ada. Awak dah lah kot ni. Ni awak betul tak jawab tadi? Betul. Ya. Yeah. Okay, saya nak nombor 2 ni. Okay. Macam mana buat nombor 2? Dua tu mula-mula bawa 6 ke sana. Okay, lepas tu? Lepas tu samakan penyebut. Mm-hmm. Lepas samakan penyebut? Cari dia punya critical number. Okay. Apa critical number dia? So atas dia numerator dia jadi apa? 9x tolak 30. Okay. Denominator dia? 5 tolak x. Okay. And then critical number is? Yang pertama x 10/3. Mm-hmm. Yang kedua x sama dengan 5. Okay. Lepas tu dia punya, okay, buat number line kan? And then dapat apa? And then dapat Kita nak cari apa? Greater than ke less than? greater than. So ambil yang bahagian positif kan? Yang 10/3 tu buat apa tu circle Dan yang circle. penuh tu. Dan circle, okay. Kalau yang atas 5 tu buat yang circle kosong. Balik lah. Circle bulat dekat 5 tolak X kan? X sama dengan 5 tu circle bulat, anti-circle sebab dia bahagian denominator. So denominator tak boleh dan circle, dia kena sentiasa anti-circle. Saya buat dah sini tapi saya buat buruk je. Oh, buruk sangat. So bahagian 5 tu kena sentiasa anti-circle sebab 5 tu dekat bawah kan, dekat denominator. Saya cakap macam tu lah madam. Ya ke? Okay. Okay, itulah kan. Semua orang boleh buat kan. So ini contoh soalan exam ya. Contoh soalan exam. Okay, baik harap ni. Saya harap awak okey lah. Hari ni kita nak masuk chapter baru. Nanti skema untuk tutor solution challenge yourself 3. Saya akan tunjukkan. Saya akan bagi lah, nanti you all check. Okay. Kita nak masuk subtopik yang baru untuk and or. Yang ni muka surat apa Muka surat 16. And or. And untuk intersection. Okay, and untuk intersection. And untuk intersection. And then kalau soalan bagi macam ni, dia bagi dalam bentuk macam ni, kita akan pecahkan dia. You akan split dia. A less than X, A kurang daripada X, N. Okay, and dekat sini N, X less than B. Okay, X less than B. Kita daripada sini ke kiri. Lepas tu buat satu lagi untuk daripada sini ke kanan. X besar daripada A, satu lagi X kecil daripada B. And dekat tengah-tengah dia N. Bila N, kita akan shade area when arrows intersect each other. Okay, kita cari dekat arrow yang intersect each other. Nanti kita tengok apa maksud dia. And then or untuk union, kita shade areas that are being passed through by arrows. Maksudnya semua arrow, semua number line yang ada arrow, kita ambil the whole thing sebagai jawapan. Kat mana arrow tu bermula, kat mana arrow tu berakhir. Kalau N, kita cari yang intersect saja. Kalau union, kita ambil semua arrow, tak kisah dia intersect ataupun tak.
Tengok mana dia punya beginning, mana dia punya ending. Okay, and then to solve questions, we need to draw number line. Okay, so step yang pertama kita kena draw number line. Step yang pertama, draw number line. Dan step yang kedua, shade the related areas. So we have 2 steps, and or. Okay, now kita tengok example 5. By using the number line, solve the following inequalities. Okay, so kita buat dulu number line kita, apa nombor yang terlibat. Nombor yang terlibat adalah nombor 2 dan nombor 3. Biasalah kena buat negative infinity dan infinity. Buat dulu your number line. Kita ada negative infinity, kita ada infinity, and then 2, 3. Buat dulu x greater than 3. So x greater than 2 without the equal sign. So ini adalah empty circle sahaja. And then another one is x less than 3, x kurang daripada 3. So daripada 3 kita ke kiri. Okay, and then perkataan n. Bila ada perkataan n, kita kena ambil intersection. Kena ada kita ambil garisan kat mana dia intersect je. Dua garis tu kat mana dia bertembung? Dia bertembung kat sini. Dia tembung sini. Itulah jawapan kita. Dia nak dalam bentuk benda ni, tak kisah dia tak bagi direct dia tak bagi instruction nak dalam bentuk apa. So up to you nak bagi dalam bentuk interval ataupun nak bagi dalam bentuk kita panggil apa lagi, set notation. So jawapan kita ni je. Buka bracket, open bracket 2 hingga 3. Okay, buatlah 3 titik bertindih 3 ni. Hence. Okay, tu jawapan dia. Dia N N kita cari kat mana garisan tu bersilang. Okay, untuk yang B, apa beza B dengan A ni? A ni kita memang nak dia dalam bentuk macam ni lah. Kita nak tahulah X besar daripada berapa. X besar daripada berapa, maksudnya kena jadikan X tu sebagai subjek. Okay, X besar sama dengan kecil daripada nombor berapa. So sekarang ni X belum lagi jadi subjek untuk B. So you need to make subject X as a subject. Okay, so from here X less than 4 and X less than equal to 14 divided by 2, you get 7. X less than 4 and X less than equal to 7. Okay, kena buat X sebagai subjek. Lepas tu kita buat number line. Kita ada negative infinity, ada infinity, nombor 4 dan nombor 7. Okay, X less than 4. Okay, please draw that line first. So from 4 to the left. Kalau tak sure lah madam kecil ke besar ni, kita tengok ni dekat X ni buat garisan macam tu. So nampak kan dia macam huruf K. Maksudnya X kurang, dia punya bukaan dia tu. Hak kecil tu duduk dekat bahagian K. So dia adalah X kurang daripada 4, sebab tu kita draw line to the left. And then dekat kawan dia sebelah tu X less than equal to 7. Okay, kecil atau sama dengan 7. So daripada situ kita buat dan circle to the left. Okay, so now N. For N, we need to shade the region where the 2 points intersect with each other. So draw we need to shade the region. Okay, please someone tell me what's the answer for this? From where to where? Negative infinity to 4. Okay. Negative infinity ke 4. 4 tu open bracket juga. Kejap betang-betang saya nak confirmkan. Kejap ya. Tak jumpa lah pula. Time nak cari kat mana.
Sebentar ya. Okay, betul. Dia empty bracket juga. Ya ke dia gabung dua ni. Jadi close dah. Dia still agak empty bracket. Empty circle and open bracket. Tengok kepada dia punya bukaan apa circle kita tu. Circle kita adalah empty circle. So our bracket will be open bracket. Okay, so now this one for C you can try to do it by yourself. So we go to D. Untuk N kita cari intersect. Kita tengok yang O pula. O kita akan ambil where's the beginning and ending dia. Okay, ni dah jadikan X sebagai subjek. So you don't have to do anything. You just draw the line. Draw the straight line. We have negative infinity, infinity, and then 0, 5. So from 0 to the right, okay, ke kanan, and then 5 to the right. Okay, so now kita just lorek untuk O, kita lorek sahaja mana bahagian yang garisan arrow ni bermula dan garisan arrow ni berakhir. Shade the region. Tak payah ambil. Tadi intersect kita ambil, tadi N kita ambil intersection. Tapi untuk O kita ambil semua. Asal ada garis kita ambil. So kat sini dia bermula daripada nombor kosong. Okay, dia bermula daripada kosong. So jawapan dia akan jadi close bracket. Kenapa close? Sebab dekat kosong tu then circle, symbol greater than equal to. So from 0 until infinity. Infinity always open bracket. Okay. Sini dia senang je. Senang sangat. Kita pergi lagi. Satu E. Kita pergi dekat E ni. Sama juga. Jadikan X sebagai subjek. Sebab sekarang dia belum lagi jadikan X sebagai subjek. So kita jadikan X sebagai subjek. X greater than -3 minus 1. You get -4. -4 divided by 2. We get -2. Kalau salah tolong bagi tahu ya. O ni union sama dengan union. N sama dengan intersect. Or this one X less than equal to 5 minus 2 you get 3. 3 divided by 3 we get 1. Okay, and then draw the number line from negative infinity until infinity, and then we have number -2 and we have number 1. So draw your line. -2 to the right. And then we have 1 to the left. Sudah. Mana ni? Okay, rasa-rasanya untuk number line ni kat mana dia punya ending dan juga dia punya beginning. Beginning dan ending dia di mana? Teka. Negative infinity. Negativity dengan infinity. Yes, thank you. Thank you, Syed. Kita ambil negative infinity until infinity. Ya, senang je. Topik ni you all boleh score, insya-Allah. So jawapan dia negative infinity, infinity. So katakanlah dia bagi soalan objektif and then tak ada option negative infinity, infinity. Tapi ada option, contoh option dia boleh bagi juga X such that X is element of all real number. Dia boleh juga bagi macam ni. Okay. X such that X is all element in real number. Real number tu semua nombor lah. Tak kisah dia point ke, dia apa, infinity ke. So that's the answer. Okay, either one lah. Okay. And then untuk F ni you can try to do it by yourself. This one you DIY. Senang ke? Senang dah.
Nah, lepas tu yang ni, kalau G dengan H ni, soalan-soalan G, H, I, J ni macam mana nak buat. Tadi dah ada dah contoh dekat atas. Kita akan split. You will split this into, okay, split kan. Jadi negatif 7 less than 2 plus 3x n. Okay, and 2 plus 3x less than 8. You akan split daripada sini ke kiri dan satu lagi ke kanan. 2 plus 3x greater than negative 7 and the other one is 2 plus 3x less than 8. So from there, macam tadi jugalah sekarang aim kita nak jadikan x sebagai subjek. Okay, so sekarang for both equation ni belum jadikan x sebagai subjek lagi. You need to jadikan x sebagai subjek lah. Agar nak jadikan x sebagai subjek, kita akan ini kan kita nak matikan negatif 3 ni. Kita nak matikan 3 kat sini tak? Kita akan tolak 3x untuk belah kanan. Bila belah kanan tolak 3x, belah kiri pun sama. Ataupun you boleh faham bawa je 3x tu pergi belah kiri. Okay, faham macam tu pun sama juga. Ni you tolak, bila belah kanan tolak 3x, belah kiri pun tolak 3x juga. Negatif 7 tolak 3x. Less than 2. Okay. And tu jadi intersect. Okay, yang ni kita nak bahagi 2 dulu. Bahagi terus tolak 2. Tolak 2, tolak 2. So ni akan jadi 3x less than 6. Okay, sampai situ dulu. Lepas tu yang ni kita nak jadikan, patutnya selesaikan satu-satu lah kan. Selesaikan satu-satu. Negatif 3x bawa 7 pergi sebelah sana. Dia jadi 2 tambah 7 which is 9. And then x less than 9 bahagi dengan negatif 3. Divide or multiply with negative number will change the sign. So your sign here will change into greater than instead of less than. Greater than negative 3. 9 divided by negative 3 become negative 3 kan. And then another one is x less than 6 divided by 3, you get 2. Okay, here is still intersect. Jadi gitu. X greater than negative 3 and x less than 2. Okay, sekarang kita dah jadikan x sebagai subjek. So you just draw a number line. Okay, negative infinity, infinity. So we have negative 3 and then we have 2. We are searching for a number line x greater than negative 3. And then x less than 2. For intersect, for n, we need to find where is the 2 points intersect with each other, which is from negative 3 until 2 kan. So, okay, make sure you shade your region. So this is the answer. Come up with the range from negative 3 until 2. Very easy. Okay, InsyaAllah subjek ni tak boleh score. Subjek ni pula dah. Subjek ni tak boleh score pun. Topik ni lagi yang boleh score. Mesti ada. Okay, so aim kita pecah. Kalau dapat macam ni, kita pecahkan. Split dia into 2. Okay, split into 2. So kalau split dia memang akan jadi N. Dia tak jadi O. Takkan jadi O. Untuk split ni dia akan jadi N. Aim kita dia jadikan X sebagai subjek untuk both. Untuk both function. Untuk both what we call that inequality lah. Both inequality yang kita split tadi. Jadikan X sebagai subjek. Lepas tu carilah intersection dia kat mana. So for H, you try to do it by yourself. Now we go to which one? Okay, antara I dengan J nak yang mana? Pilih satu je. I. I. I Okay. Buat kelas dulu.
Okay. Kita pergi yang I lah. So I kat sini kita nampak, kita split dulu lah. Negative 2 less than equal to negative x plus 4 divided by 2 and negative x plus 4 divided by 2 less than 9. Okay, from here aim kita nak jadikan x sebagai subjek, but before that yang ni you boleh multiply sebab dekat bawah ni nombor bulat. So bila nombor bulat tak ada masalah, kita boleh darab dia sebab kita nampak nombor tu positif ataupun negatif, and it is obvious that the number 2 is positive. So multiply by positive 2 will not change the sign. Okay, we go. So jadi negative 4 less than equal to negative x plus 4 intersect by negative odd x plus 4 less than 18. Okay, now jadikan x sebagai subjek. Nak jadikan x sebagai subjek, comel lagi, bawa dia belah kiri lah. Ni dia belah kanan, ni tak comel. Kita bawa dia pergi belah kiri. So jadi negative 4 tambah x less than equal to 4 intersect negative x, bawa 4 pergi sebelah kanan, 14. You settlekan satu-satu lah tu. Jadi kita settlekan satu-satu lah sebenarnya kan. Kalau ni x less than equal to negative 4, bawa pergi sebelah kanan jadi 8. Intersect by x yang ni x negatif 14 tu kena bahagi dengan negatif 1. Bahagi ataupun darab by negatif will change the symbol. Kan you akan darab negatif 1. Ataupun bila belah kanan darab negatif 1, belah kiri pun sama lah. Kita nak matikan negatif ni, kena darab atau bahagi dengan negatif. Okay, tak kisah awak faham macam mana. Yang penting kena simbol dia kena tukar lah. Sebab kita bahagi atau darab dia dengan negatif. Jadi gitu. And then buat number line. Okay, we have negative infinity, negative 14 dengan 8. Okay, x less than equal to 8. Okay, to the left. And then we have x greater than negative 14 to the right. Then intersect. Okay, choose where is the region that the two lines intersect with each other. Intersect meaning dia bertembung di sini. And then we can come out with the answer. Oh sorry, for x less than equal to 8, make it then circle ya. Okay, then circle dah ya. Then circle because of the symbol. Dia ada symbol equal to, so we need to make it then circle. Jadi jawapan kita dia jadi open bracket negative 14 8 close bracket. Okay, that's the answer. So this one you can do it yourself. So sampai situ hari ni. Okay, kat situ sampai kat situ hari ni. Yang DIY tu cubalah buat. Matematik ni kena buat. Kau tak buat, dia tak masuk lepas lah ni. Dah lah. Saya ngajak main game. Okay, so hak ni dah. Yang ni kita settlekan hari ni. Nanti tutor you all boleh buat. Saya tunjuklah nak buat yang mana tutor. And then kita akan pergi satu absolute values untuk esok. Kan? Esok, lepas tu hari Jumaat. Hari Jumaat kan again kita ada pemantauan. Tapi pemantauan tu saya nak rekod video saja. So yang ni untuk benda lah ni. Absolute value ni esok kita settlekan insya-Allah hari Jumaat. Hari Jumaat kita akan pergi last ni. Kita akan pergi last thing. Last. Tak lagi lah. Oh, yang penting hari Jumaat kena masuk sini. Esok kita kehilangan mana pun. Okay, so rasanya tu je. Sebelum tu, hari ni you all boleh buat nombor saya suruh challenge yourself 3 ni suruh awak buat semua dah kan. You boleh buat challenge yourself 4, nombor 1. Entah nak tengok banyak mana nombor 1. Nombor 1 je, Allah. 4 soalan je. Tolong buat deh. Tolong buat anak-anak saya kau. Okey, boleh dah ni. Boleh keluar dah. Okey, yang ada soalan boleh stay. Yang lain boleh keluar.
Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Mm-mm. Thank you, madam. Thank you. Madam, Ya, yang untuk recording hari Isnin tu ada tak? ada dekat YouTube. Oh, madam dah masukkan sebab semalam saya check tak ada lagi. Dah ada dah. Okay. Thank you, Okay. madam. Last Okay. Kak Zul transfer. Dia transfer dah. Jadi 40 Kak Zul. Ya tak? Thank you, terima kasih cikgu, jangan bunyi bising. Tak, bukan kira dekat sini. Ada video kan Video kalau hari apa? Hari Jumaat. Kalau hari Jumaat ni. Kalau sejam nak tanya ni. Kelas apa? Kelas nama kelas. Satu ESK 04. Satu ESH 09. Satu ESH 21. Kelas apa? Kita orang kelas pukul 11.30. Jumaat. Yes. Topik? Topik inequalities and absolute values. Dah, tu je. Thank you, Kak. Kita bagi video. Okay. Dia bagi video, dia bagi latihan kat budak, dia punya buat contohnya. Wow. Tapi kalau ada tu, kau Guna bagi TV je dah. tapi kau bagi link dekat akak. Okay, boleh? Snap je sebenarnya. Okay. Snap belakang kanan guna. Dah siap dah tu? Dia buat dah? Dah hari ni jadi. Oh. Okay.